Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayuhal ikhwa wal akhawat, نلتقي من جديد في مائدة علوم القرآن. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن جمع القرآن وترتيبه، وقد قلنا إنه لم يكن هناك أي جمع للقرآن في عهد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، بخلاف في عهد أبي بكر، فإن أول جمع للقرآن كان في عهده المبارك، حيث جمعه القرآن في مصحف. والقرآن جمعه للمرة الثانية في مصحف الأم بحرف واحد، سيدنا عثمان، وذلك لأسباب تستدعي ذلك. فلكل عصر أسباب تستدعي جمع القرآن، في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ikhwah, akhwat, pagi pula, tengah hari ini kita berjumpa untuk mengukuhkan kefahaman kita terhadap tajuk Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran atau penulisan Al-Quran dalam mushaf, seperti yang telah kita pelajari pada minggu lepas, ya. Jadi kefahaman ini yang nak dikukuhkan bukanlah tujuannya semata-mata untuk boleh lepas daripada ujian kes 1, kes 2, bukan itu. Itu adalah matlamat kecil je, ya. Tetapi matlamat kita lebih luas lagi, lebih dalam lagi daripada itu. Ya, sebab Al-Quran adalah kitab rujukan kita. Kitab amal ini rapat dengan Al-Quran. Ya, kita bertambah rapat dengan Al-Quran. Kita mahukan kita bertambah dekat dengan Al-Quran. Kita cintakan Al-Quran. Kita betul-betul faham Al-Quran macam mana prosesnya. Ya. Jadi pada tengah hari ini saya akan yang bertanya, dan saya akan tunjuk siapa yang akan jawab soalan saya itu. Dan yang saya tunjuk itu harap tunjukkan muka, onkan kamera. Saya mulakan berdasarkan senarai nama daripada nama yang paling bawah ni. Okey, ya ikhwah, dengarkan baik-baik soalannya. Limadha lam yajma'ir rasul alaihi salatu wassalam al-Qur'ana fi mushafin fi ahdihi? Limadha lam yakun hunaka ayyu jam'in lil Qur'an fi ahdi rasul?
Wan Nur Balkis. Wan Nur Balkis ada ke? Wan Nur ada ke tak ada? Wan, are you here, Wan? Nur Balkis, are you here? Macam senyap je. Okey. Wan Nur Syasha. Ya, Ustaz. Faham soalan Wan Nur? Line saya tak laju. Dia macam sekat-sekat bila Ustaz cakap. Oh, maknanya line saya lah yang bermasalah tu. Jap. Line saya kot. Line engkau ke? Ustaz, sebabnya kat sini kadang-kadang ada line, kadang-kadang tak ada. Okey, tapi macam okey je. Dia kadang dia okey. Lepas tu kejap lagi dia sekat-sekat. Jadi saya tak dengar apa Ustaz cakap tadi. Okey. Sekarang kau boleh dengar tak apa yang aku cakap sekarang? Sekarang boleh. Maknanya line saya lah tu. Tadi saya pakai wifi. Sekarang aku pakai kabel internet. Oh. Okey. Dah sekarang jelas kan? Jelas. Ya. Okey, jadi aku ulang soalannya. Nur, limadza lam yakun hunaka ayyu jam'in lil Qur'an fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada zaman baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Wan Nur boleh jawab? InsyaAllah. Sebab masa tu Al-Quran ni ramai penghafal Al-Quran. Okey. Ya betul lah, ramai penghafal Al-Quran. Tetapi saya rasa itu bukan sebablah kenapa Rasul tidak mengumpulkan. Ada sebab lain. Saya juga nak jawab. Aladik. Siapa tu? Azim? Nampak kan bukan kau Azim. Okey, Ustaz. Nampak, Ustaz? Nampak Azim. Okey. Jadi jawapannya sebab kenapa tiada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah antaranya sekiranya Al-Quran ditulis ataupun dikumpulkan ke dalam satu mushaf, maka ia perlu diubah setiap kali wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi itu antara sebab tiada pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey. Kau punya jawapan itu jelas, tapi aku tak faham lagi. Ulang lagi sekali. Oh. Maksudnya Ustaz, andai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tu siap dibukukan,
pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan andai turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia perlu diubah. Mungkin akan diubah banyak kali sekiranya wahyunya berturut-turut. Macam ni. Saya Boleh tak? luruskan. Macam ni. Sebab pada masa itu Al-Quran masih berterusan diturunkan, ya kan? Betul tak? Jadi Al-Quran masih berterusan diturunkan. Kemudian ayat yang dikatakan ayat terakhir diturunkan kepada Nabi, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah di dalam surah Al-Baqarah, selepas ayat ini turun pada baginda Nabi, tak lama kemudian, tak sampai 1 bulan pun, baginda Nabi sudah wafat, meninggal. Jadi ini bermakna bahawa memang tak ada masa baginda Nabi ketika itu untuk mengumpulkan wahyu, ya, Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Itu satu poin. Jadi saya bahas Arabkan, li'anna al-Quran lam yazal yanzil 'ala rasul. Okey, Al-Quran fi nuzulihi lam yazal yastamir, wa al-ayah allati qila annaha akhiru ayatin nazal 'ala rasul lam yalbas ar-rasul ba'da nuzulih ba'da nuzul ayah illa bid'ata ayyam wa intaqala ila ar-rafiqil a'la inda rabbih. Jadi macam tu. Itu satu poin. Ada lagi sebab lain tu. Okey, Wan Nur Balkis pun boleh lagi kembali coba try nak jawab. Wan Nur Syasha pun boleh. Abdul Azim pun boleh, dan kawan-kawan lain pun boleh kalau ada yang nak jawab. Saya nak jawab. Okey, siapa ini? Nik InsyaAllah. Luqman. Nik Luqman. Nik Luqman, nampak kan muka kau? Jangan hitam macam ni, macam gerhana bulan saja. Hanya dia. Sebab kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan semasa zaman Rasulullah adalah kerana Al-Quran itu masih lagi dirujuk daripada Rasulullah SAW. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah kerana proses nasakh dan mansuh itu masih lagi ongoing. Itu je. Betul lah kau punya cakap ni Luqman tu. Betul lah. Aku rasa sudah tak gerhana matahari dah. Sebab jawapan aku yang betul lah tu. Jadi ketika itu proses nasikh mansuh masih berlaku. Jadi andai Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ketika itu, maka sudah tentu ada ayat yang dinasakh dalam mushaf. Ya, memang betul ada ayat yang dinasakh dalam mushaf, tapi yang akan mengelirukan yaitu akan adanya ayat yang dinasakh secara tilawah dan hukum. Ya, ayat yang memang sudah tak boleh lagi dibaca, ayat yang sudah tak boleh lagi diamalkan hukumnya. Ya, ayat yang tidak diamalkan hukumnya ada yang dinasakh dalam Al-Quran, ada dalam mushaf kita sekarang. Tapi yang tak ada itu adalah ayat yang dinasakh secara tilawah, memang tak boleh dibaca. Jadi sekiranya ada jam'ul Quran pada zaman baginda, maka dijangkakan akan ada ayat yang dinasakh secara tilawah, tak boleh lagi dibaca, ada dalam mushaf itu.
dan itu akan mengelirukan umat. Ya. Jadi lianna an-nasakh fi ahdi Rasul lam yazal yastamir. Fal ba'dul ayat allati unzilat nasikhatan li ba'di al-ayat. فالمشكلة إذا كانت ثمة آية نسخت تلاوة والرسول على من باب الافتراض أمر الصحابة بجمع القرآن فإن هذه الآية التي نسخت تلاوة قد توجد في هذا المصحف فالوضع بالطبع يحدث harajan atau muskilah indah nas, ya. Macam tu. Dah 2 poin dah. Okey. Dah 2 poin dah. Dah 2 sebab. Azim dah bagi, Luqman pun dah bagi. Okey, ada lagi 1 poin tu. Siapa yang boleh? Wan Nur Syasha, Wan Nur Balkis. Siapa lagi? Yang boleh. Siti Akila pun boleh. Semua boleh. Ada yang boleh jawab? 1 lagi poin yang saya cari. Okey. Kalau macam tu tak apa, saya jawab, ya. Jadi ada lagi 1 poin, 1 sebab kenapa baginda Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sebab pada masa itu tak ada lagi stationery. Alat tulis tak ada kertas, tak ada kalam. Betul lah baginda Nabi dan sahabat itu kebanyakannya umat yang ummi. Tapi di antara mereka ada juga yang boleh tulis, boleh membaca. Macam Zaid bin Sabit, dia boleh tulis. Sebabnya pada masa itu memang tak ada kertas. Hanya ada 1 jalan, 1 cara untuk mendapatkan kertas, yaitu ketika sahabat pergi berniaga di Yaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Sahabat dia punya 2 trip perniagaan. Pada masa musim sejuk dia ke Yaman. Di Yaman itu dia mendapatkan rempah ratus dan wangi-wangian. Manakala di Syam itu pada musim panas, mereka membeli keperluan asas mereka, bahan makanannya macam gandum, tepung dan seterusnya lah. Di Yaman itu keberangkaliannya sahabat menjumpai kertas. Sebab tamadun yang awal-awal mengeluarkan kertas adalah tamadun Cina. Dan ketika itu Cina dan Yaman sudah ada hubungan. Jadi keberangkaliannya sahabat mendapati kertas di sana. Tapi tak ada, pada masa itu tak ada lagi keperluan untuk membeli kertas. Sebab kertas pada masa itu pun kalaupun ada, mahal. Lebih baik beli rempah-rempah ratus, lebih beli minyak wangi-wangian. Okey, jadi kalau lah kalian ditanya kenapa limaza lam yakun hunaka ayyu jam'in lil Qur'an fi mushafin fi ahdi Rasul, kenapa tak ada lagi jam'ul Quran pada zaman baginda Nabi, you cakaplah 3 poin sebabnya itu. Okey? Ya, soalan kedua. Ma hiyal asbab
allati da'at Aba Bakrin ila jam'il Qur'ani fi mushafin fi ahdihi. Siti Akilah. Siti, are you here? Oh, Akilah. Akilah, are you here? Sarah. Sarah ada ke tak ada? Sarah, ada ke tak ada Sarah? Oh, Sarah. Senyap. Okey. Nur Syuhada. Oh, Nur Syuhada. Ada ke tak ada? Nur Husnina. Harap-harap Nur Husnina adalah. Nur Husnina. Ada ke? Ada, Doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatiku langsung terobati, Nur. Nur. Fahamkah soalan saya, Nur? Sekali lagi, Doktor. Ya. Apa sebab kenapa Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran pada masa dia dalam satu mushaf? Mal asbab allati da'at Abu Bakr ila jam'il Quran fi ahdihi. Sekejap, Okay. Sebab banyak fitnah seperti peperangan yang menyebabkan ramai penghafaz Al-Quran yang gugur syahid. Sebab betul ke? Betul lah tu, Nur Husnina. Betul. Engkau masih mencari keram ke? Engkau masih mencari apa tu di pinggir pantai? Apa, Doktor? Gurau je. Okey, betul lah tu. Sebab pada zaman Abu Bakar ada dua kes yang mengancam ya kedaulatan pemerintahan atau khilafah Amirul Mukminin Abu Bakar. Kes pertama ini kes murtad. Ya, terdapat sekumpulan orang Islam yang murtad. Ya, seperti Musailam al-Kadzab yang mengaku nabi di Yaman tu. Kes kedua, ada sekumpulan yang tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat dia. Sebagai khalifah Abu Bakar yang menyadari bahawa kedua kes ini bila dibiarkan berlarut-larutan
akan mengancam kedaulatan negara. Jadi kena diperangi, kena angkat senjata memerangi mereka. Tercetuslah perang Yamamah. Dalam perang itu banyak juga sahabat yang hufaz, yang penghafaz Al-Quran ikut berperang. Malangnya banyak sahabat yang hufaz itu mati syahid di sana. Umar yang cerdik ini merisaukan. Ya, dia risau tentang Al-Quran. Dia risau dengan kematian banyak syahid itu. Al-Quran akan pergi dari bumi dengan kematian hufaz yang syahid ini. Sebab selepas perang Yamamah ini, kebarangkaliannya akan tercetus lagi banyak peperangan. Dan sudah tentu Al-Hufaz ini akan ikut berperang. Tak akan dihalang Al-Hufaz ini pergi berperang. Jadi Umar mengambil inisiatif. Kena dimaklumkan kepada Amirul Mukminin, Khalifah Abu Bakar. Dia yang kena mengeluarkan keputusan untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Jadi ada sijil, ada rekod. Ya, jadi kalau Al-Hufaz itu semuanya mati syahid atau meninggal semua, tak risau sangat. Sebab kita ada salinan Al-Quran. Sudah ada yang tertulis, boleh dibaca bila-bila masa. Ya, boleh dibuat salinan ke dalam beberapa naskah, tak ada masalah. Jadi Umar datanglah jumpa Khalifah. Ya Aba Bakrin, istashhada kathir minal huffaz indana fi ma'rakatil Yamamah wa khifna bi zihabil Quran, khifna min zihabil Quran bimauti haula'i al-huffaz asy-syuhada. Macam mana kalau Khalifah keluarkan keputusan untuk mengumpulkan Al-Quran satu mushaf? Abu Bakar cakap, wadoi Umar, ini perkara besar Umar. Perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Macam mana aku nak buat perkara bid'ah ini? Perkara yang tak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Andaian Umar, engkau suruh aku pindahkan itu gunung, aku lebih baik pindahkan gunung itu berbanding buat sesuatu yang tak pernah dibuat baginda Nabi. Ini Umar. Abu Bakar. Abu Bakar ikut sebiji baginda Nabi, step by step dia ikuti sunnahnya. Tetapi Umar rasa cadangan dia bernas. Umar rasa cadangan dia ini untuk maslahat umat sejagat. Akhirnya Umar berusaha meyakinkan Abu Bakar. Sekali, dua kali, tiga kali dia try, berhasil. Allah membukakan pintu hati Abu Bakar. Abu Bakar cakap, betul lah Umar yang kau cakap tu, bernaslah kau cadangan kau tu. Itu untuk maslahat umat lah. Meskipun bid'ah, tapi dia bid'ah hasanah lah. Ada kebaikan di sebalik itu yang menanti. Okeylah, kalau macam tu Umar, aku akan keluarkan keputusan. Engkau dan Zaid, aku kumpulkanlah Al-Quran. Apa-apa yang tertulis, apa-apa wahyu yang tertulis di pelepah kurma, di batu ke, di kayu ke, di kulit binatang ke, di tulang belulang haiwan ke, kumpulkan semua. Dan begitu juga apa yang sudah dihafaz dalam sudur haula'ir rijal min ashabina, min ashabir rasul. Begitu juga apa yang sudah dihafaz oleh sahabat-sahabat Rasul. Macam tu berlaku. Okey. Bagus. Siapa tadi yang jawab ya? Nur Husnina ke? Betul ke? Oh, Nur Husnina.
Ya doktor. Ha. Engkau sudah balik daripada pinggir pantai kan? Okey, Guru. Okey, terima kasih Nur Husnina. Jawapanku memang bernas lah. Okey, soalan saya yang ketiga pula nih. Ma hiyal asbab allati da'at Sayyidana Utsman bin Affan ila jam'il Qur'ani fi mushafin wahidin fi mushaf biharfin wahidin fi ahdihi Nur Aini. Nur Aini ada ke? Okey lah. Nur Afika. Afika ada ke? Ni doktor. Okey. Kau faham tak soalan saya, Afika? Mahiyal asbab apa doktor? Apakah sebab Utsman menulis semula Al-Quran dalam satu mushaf yang dipanggil sebagai ibu mushaf, mushaf biharfin wahidin dengan satu huruf, dengan satu riwayat. Dengan satu huruf ya, biharfin wahidin. Boleh? Faham soalan kan? Afika ada jawaban tak? Afika. Sebab perbezaan qiraat ke? Ya. Tambah lagi Afika sikit. Betul lah tu. Tambah lagi sikit. Lepas tu diorang tak ada satu mushaf umum untuk dijadikan sebagai rujukan. Memang bijaklah engkau ni. Nampakkan muka engkau dulu? Macam kartun je muka engkau ni. Ya, macam ni Afika. Pada zaman Utsman bin Affan itu, empire Islam dah meluas. Islam dah sampai ke Mesir. Islam dah sampai ke Basra dan Kufah. Islam dah sampai ke Syam, negeri-negeri yang ada di Syam, Lebanon, Palestin, Syria dan seterusnya. Islam dah sampai ke Ardul Hijaz. Islam dah sampai kepada Yaman dan seterusnya lah. Empire Islam memang dah luas. Tetapi
bandar-bandar Islam yang besar itu semua mempunyai tok guru. Semua mempunyai tok guru yang mengajarkan Al-Quran. Mereka ini diutus oleh baginda Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Mereka ini semuanya sahabat. Macam di Syam, tok guru mereka adalah siapa ini? Ya, tok guru mereka adalah Ubay bin Ka'ab. Di Kufah pula, tok guru mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Di bandar-bandar lain pula, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi setiap tok guru ini punya bacaan atau riwayat masing-masing dalam membaca Al-Quran. Bacaan Abdullah bin Mas'ud tak sama dengan baca Ubay bin Ka'ab. Dan setiap mereka ini, jadi setiap penduduk bandar itu membaca dengan bacaan tok guru mereka. Jadi ada masanya murid-murid tok guru ini bertemu satu sama lain. Ya. Sebagai contohlah ketika mereka berniaga datang waktu salat. Sudah tentu kena ada imam dan makmum. Andaian, ya. Yang ditunjuk imam ketika itu adalah anak tok guru Abdullah bin Mas'ud. Sudah tentu dia akan baca dengan bacaan tok guru dia lah. Tapi yang makmun ini bukan cuma satu orang, banyak hoi. Kemungkinannya kebarangkaliannya ada juga muridnya tok guru Ubay bin Ka'ab atau Abu Musa al-Asy'ari. Disitulah terjadi perbezaan, ya, pertelingkahan di antara sahabat. Selepas solat, mereka dah mulai saling berdebat pandangan. Macam mana kau baca Al-Quran? Aku rasa bacaan kau tu pelik sangat. Tak sama dengan bacaan tok guru aku. Bacaan kami, bacaan tok guru Ubay bin Ka'ab sebagai contoh lah kan. Engkau membaca wadduha wal laili saja. Kami membacanya wadduha wal laili saja. Macam tu lah. Tak sama bacaan kita. Engkau membaca Maliki Yaumiddin. Aku membaca Maliki Yaumiddin. Hampir-hampir perbezaan mereka dalam membaca Al-Quran ini, hampir-hampir mereka berbunuh-bunuhan. Jadi Utsman bin Affan sebagai khalifah ketika itu, ya, dia tak duduk diam. Ya, jadi ini peringatan, ya. Jadi kalian nanti kalau dah jadi PM, Perdana Menteri Malaysia, insyaAllah yang keberapa lah, entah yang keberapa, tapi aku doakan semoga ada PM daripada USIM lah. Sama ada ahli grup ini ke atau ahli grup lain lah. Atau sekurang-kurangnya ada yang jadi menteri. Janganlah kau goyang-goyang kaki minum teh, minum kopi di office, di pejabat. Turun padang. Tengok tu. Ini rakyatku apa masalahnya? Ini orang ramai apa keperluannya? Ini marahin apa problemnya? Macam tu. Barulah kesejahteraan itu ada. Utsman buat macam tu. Utsman turun padang, dia tahu bahawa masalah sekarang ini yang sukar adalah perbezaan umat dalam membaca Al-Quran. Riwayat mana yang mereka akan pakai. Jadi untuk menyelesaikan ini kena ada satu mushaf yang boleh diterima pakai oleh semua orang, semua bandar. Ditulislah mushaf Al-Ummu itu. Dengan satu harfin wahid dan yang boleh diterima oleh semua umat. Jadi selepas Utsman berjaya, dia meminta supaya mushaf itu disalin ke dalam beberapa naskah. Dan setiap naskah atau salin itu dikirim kepada bandar-bandar Islam. Jadi mushaf orang Mesir, mushaf orang
Mekah mushaf, orang Madinah, orang Syam, Kufah Basrah sama aja. Tak ada beza. Macam itulah ya pertelingkahan disudahi, diakhiri. Okey, terima kasih atas perhatian kalian. Ashkurkum ala husni istimaikum. Naltaqi insyaallah fil usbu'il qadim, sebab saya rasa semuanya dah lapar, aku pun dah lapar. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.